Hai, kami punya pelbagai tempat menarik untuk dikunjungi dan dilewati. Menarik untuk perlancongan, percutian, dan persinggahan. Kami punya kepelbagaian bangsa, suku dan bahasa, agama dan kepercayaan, makanan tradisional, craft tangan, dan rumah panjang tersendiri. Itulah kami, bangsa Sabahan. Di sebalik semua keindahan itu, kami menyimpan sebuah sejarah yang pahit dan kelam, yang membuntu pikiran kami sampai ke saat ini. Hal itu telah mengubah sejarah negara kami. Sejarah yang kelam itu adalah sejarah yang disebut sebagai tragedi Double Six, yang dikatakan sampai ke saat ini misteri. Tragedi ini terjadi pada tanggal 6 Jun 1976. Selepas 44 hari mendiang Tun Fuat Stephen membentuk kabinet menterinya, di mana pada 44 hari yang lalu beliau telah memenangi kerusi pilihan raya Sabah ketiga yang diadakan pada tahun yang sama, di mana melalui Parti Berjaya pimpinan beliau berjaya mengalahkan parti pimpinan Tun Mustafa, yaitu Parti USNO. Tragedi ini telah merenggut nyawa beliau dan beberapa anggota kabinet menterinya, yaitu Datuk Peter Majuntin sebagai Menteri Kerajaan Tempatan Negeri, Datuk Chong Tan Vun sebagai Menteri Perhubungan dan Kerja Raya, Datuk Saleh Sulong sebagai Menteri Keuangan Negeri Sabah, Darius Binion sebagai Pembantu Menteri kepada Timbalan Ketua Menteri, Wahid Peter Andau sebagai Setiausaha Tetap Kementerian Keuangan, Dr. Syed Hussein Wafa sebagai Pengarah Unit Perancangan Ekonomi Negara Sabah, Ishak Atan Setiausaha Sulit kepada Ketua Menteri Keuangan Malaysia, Tengku Razalin Hamzah, Kopral Syed Muhammad sebagai Pengawal Pribadi kepada Tun Fuat Stephens, Gandhi J. Nathan sebagai Juru Terbang, dan anak Tun Fuat Stephens, mendiang Johari Tun Fuat Stephens. Mereka semua menaiki kapal yang sama, yaitu kapal terbang jenis GAF Nomad buatan Australia, dan bukannya menaiki sebuah helikopter seperti yang dinyatakan dalam media-media massa, laman sosial, dakwaan orang-orang, blogspot maupun mana-mana channel YouTube. Yang saya berpendapat bahwa kenyataan-kenyataan itu adalah tidak tepat dan berat sebelah, serta individu-individu yang berkepentingan ini yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan seperti itu adalah tidak bertanggung jawab maupun memesongkan kebenaran cerita sebenar tragedi Double Six ini. Saya percaya ada rakyat Sabah yang membahas hal ini di mana-mana laman sosial maupun dalam channel YouTube mereka sendiri, justru menyatakan fakta yang salah karena mendapat informasi, artikel dan rujukan untuk membahas tragedi Double Six ini secara tepat. Ini disebabkan banyak artikel-artikel yang dijuadahkan dalam mana-mana laman sosial dan laman-laman sesawang serta channel YouTube adalah palsu, mengelirukan, tidak pada fakta sebenar kejadian tragedi Double Six
yang menimpa negara Sabah 55 tahun yang lalu. Inilah orang-orang yang berkepentingan itu untuk memastikan rakyat Sabah tidak mengetahui, mengaburi mata rakyat Sabah dan menghapus sejarah hitam negara Sabah ini untuk terus diketahui rakyatnya turun-temurun. Bagi anak-anak Sabahan yang tersalah membahas perkara ini, harap dimaafkan. Pesawat yang dinaiki Tun Fuad Stephens dan rombongan terbang dari lapangan terbang Labuan ke lapangan terbang antarbangsa Kota Kinabalu. Difahamkan kapal rombongan ini sedang ke Kota Kinabalu berkaitan minyak Sabah. Selepas selesai dengan hal minyak Sabah, Tun Fuad Stephens dan rombongannya pula bercadang akan terbang ke Semenanjung untuk berjumpa dengan Tun Abdul Razak mengenai hasrat negara Sabah keluar daripada gagasan Malaysia yang hari ini lebih dikenali sebagai Malaysia. Semasa dalam penerbangan daripada lapangan terbang Labuan ke lapangan terbang antarbangsa Kota Kinabalu, difahamkan kapal terbang yang dinaiki oleh Tun Fuad Stephens dan rombongannya lebih awal datang ke lapangan terbang antarbangsa, namun tidak dibenarkan mendarat dan diarah berlegar-legar beberapa ketika di udara. Penduduk Sembulan tertanya-tanya karena belum pernah kapal terbang berlegar-legar terlalu lama di udara. Pada pukul 3.50 petang, penduduk Sembulan mendengar dentuman yang kuat di langit dan bergegas keluar daripada rumah mereka untuk melihat kejadian tersebut. Apa yang mereka lihat selepas itu adalah sebuah kapal terbang yang jatuh ke pesisir pantai Kampung Sembulan. Kejadian ini terletak 2 km dari Kota Kinabalu. Semasa di lapangan terbang Labuan, Tengku Razalin Hamzah juga pada saat-saat itu bersama-sama mendiang Tun Fuad Stephens dan rombongan menaiki kapal terbang tersebut sebelum berlepas dari lapangan terbang Labuan, namun di saat-saat akhir telah diajak turun dari pesawat tersebut oleh Timbalan Ketua Menteri ketika itu, Dato' Haris Saleh, untuk merasmikan proyek ladang lembu di Pulau Bangli Kudat. Kapal yang dinaiki adalah kapal jenis yang sama, kapal GAF Nomad buatan Australia. Sebaik mendarat di Kudat, Tengku Razalin Hamzah telah diarah menjauhi pesawat, dikhawatirkan menghadapi situasi yang sama. Selepas itu mereka diterbangkan oleh helikopter tentara ke Kota Kinabalu. Tiada Suruhanjaya siasatan diraja ditubuhkan untuk menyiasat nahas kapal terbang GAF Nomad yang dinaiki Tun Fuad Stephens dan rombongannya sehingga ke hari ini. Menghairankan, walau tragedi kapal terbang ini melibatkan pemimpin negara dan ramai orang, apakah yang disorotkan daripada pengetahuan rakyat Sabah? Ada yang mengatakan bahwa kotak hitam kapal terbang GAF Nomad yang dinaiki Tun Fuad Stephens dan rombongannya tidak diketemukan. Padahal apabila kita melihat bentuk dan pembuatan kotak hitam, sebuah kapal itu adalah kukuh, keras dan tidak mudah untuk rosak secara luaran dan dalaman. Bahkan tempat jatuhnya kapal terbang yang dinaiki Tun Fuad Stephens dan rombongan kapal terbang GAF Nomad buatan Australia itu di pesisir pantai Kampung Sembulan, hampir dekat dengan rumah-rumah penduduk Sembulan. Bahagian pesawat masih kelihatan dari bahagian depan pesawat, bahagian badan pesawat, dan ekor pesawat masih kelihatan walau sudah dalam keadaan yang rusak. Sudah 55 tahun berlalu, tidak ada siasatan dilakukan ke atas kes ini. Puncak kejadian ini belum lagi diketahui jelas, namun terdapat kenyataan yang menyatakan bahwa terdapat unsur khianat politik dalam kabinet Menteri Tun Fuad Stephens. Apabila keluarnya Singapura pada tanggal 9 Agustus 1965 daripada gagasan Malaysia yang lebih dikenali Malaysia hari ini, keadaan negara Sabah dalam bahaya. Pemberian kemerdekaan dan hak otonomi oleh British kepada negara Sabah dalam hal mentadbir negara dan mengelola sumber ekonominya sendiri pada tanggal 31 Agustus 1963 tidak disenangi oleh pihak Malaya. Selepas Singapura meninggalkan persekutuan Malaysia, Malaya menjajah negara Sabah
yang kaya dengan hasil sumber ekonomi, petroleum gas, dan hasil-hasil alam yang lain, dengan halus dan licik semakin ketara apabila pada masa kepemimpinan Tun Abdul Razak Hussein sebagai Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1976, di mana pada tahun yang sama menjelangnya pilihan raya negara Sabah ketiga dengan Tun Abdul Razak Hussein bertindak campur tangan hal ehwal politik Sabah. Tun Mustapa Datu Harun merupakan seorang negarawan Sabahan yang amat patriotik yang tidak mudah tunduk kepada ketuanan Malaya. Jiwanya adalah jiwa Sabahan yang kental demi negara Sabah yang merdeka dan berdaulat. Beliau amat berpengaruh dan tidak disenangi oleh kepimpinan Malaya. Kepimpinan Kuala Lumpur mulai resah bahwa jika beliau kekal berkuasa maka negara Sabah kemungkinan keluar Malaysia. Tambahan pula, pada ketika itu usaha Tun Mustapa untuk membawa negara Sabah keluar dari Malaysia telah dihidu oleh kepimpinan Malaya dan harus disingkirkan. USNO pimpinan Tun Mustapa yang memerintah Sabah ketika itu harus ditamatkan pemerintahannya. Untuk mengalahkan USNO harus diserang dari dalam parti USNO. Serangan luar tidak berkesan kepada beliau dan partinya. Dengan itu, Tun Abdul Razak meminta supaya Dato' Haris Saleh yang merupakan setiausaha agung USNO untuk keluar daripada parti itu dan menubuhkan parti baru yang dipanggil sebagai Parti Bersatu Rakyat Jelata Sabah Berjaya. Kelahiran Parti Berjaya adalah atas sokongan dan restu Tun Abdul Razak. Untuk mendepani pilihan raya negeri Sabah yang ketiga yang diadakan pada tahun yang sama 1976, Dato' Haris Saleh keluar daripada USNO. Namun Dato' Haris Saleh mengakui bahwa beliau tidak akan dapat mengalahkan Tun Mustapa. Pada hemat beliau, hanya Tun Fuad sahaja yang boleh mengalahkan Tun Mustapa. Pada ketika itu, Tun Fuad Stephens merupakan TYT yang dipertua negara Sabah yang ketiga. Atas kepintaran dan kelicikan Tun Abdul Razak, akhirnya Tun Fuad Stephens memimpin Parti Berjaya. Pemimpin Parti Berjaya adalah Tun Fuad Stephens dan timbalannya Dato' Haris Saleh. Pada pilihan raya umum negeri Sabah ketiga pada tahun 1976, Parti Berjaya pimpinan Tun Fuad Stephens telah berjaya menumbangkan Parti USNO pimpinan Tun Mustapa. Berdasarkan fakta ini jelas menyatakan kepimpinan Malaya akan menggunakan apa cara sekalipun memastikan kekuasaannya akan dapat dipertahankan ke atas negara Sabah. Polisi pecah dan perintah digunakan untuk memastikan kuasa dan dominasi Malaya akan berkekalan. Sayangnya, pemimpin Sabah sendiri rela dijadikan kuda tunggangan. Bukankah polisi pecah dan perintah ini juga digunakan penjajah British menjajah Sabah dan Sarawak dahulu? Jika begitu keadaannya, apa bezanya pemimpin Malaya dengan penjajah British? Benarlah kata Presiden Indonesia, Presiden Soekarno, bahwa pembentukan Malaysia adalah satu bentuk penjajahan baru dilakukan Malaya ke atas negara Sabah. Kerana apa yang dilakukan oleh Malaya adalah hanya memindahkan pusat penjajahan kolonial British di London ke Kuala Lumpur, Malaya. Tun Fuad Stephens adalah bapa kemerdekaan Borneo Utara, negara Sabah, merupakan patriot bangsa yang tidak mudah tunduk kepada kemahuan Malaya. Tun Fuad Stephens ibarat benteng yang mempertahankan kedaulatan negara Sabah daripada dikuasai oleh Malaya. Buktinya, beliau dan Tun Mustapa tidak menerima cadangan Petronas untuk memberi Sabah hanya 5%, sebaliknya meminta 35%. Manipulasi yang dilakukan oleh Malaya ke atas negara Sabah ini tidak berjaya. Hal ini dilakukan oleh pihak Malaya dalam masa 44 hari pemerintahan kerajaan negara Sabah dipegang oleh Tun Fuad Stephens serta parti pimpinannya berjaya pada ketika itu.
Kematian Tun Fuad Stephens membuka peluang kepada timbalannya, Datuk Haris Saleh, menggantikan tempatnya sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru, yaitu Ketua Menteri ke-6 negara Sabah. Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh Datuk Haris Saleh sebagai Ketua Menteri, dapatlah dinyatakan bahwa beliau merupakan pemimpin yang sentiasa terpaksa tunduk kepada permainan politik Malaya. Ini dipandang oleh rakyat Sabah sebagai satu pengkhianatan dan suatu yang juga meletakkan Sabah dalam kegelapan akibat daripada penguasaan Malaya. 2 minggu selepas tragedi Double Six yang mengorbankan Tun Fuad Stephens dan 10 orang yang lain pada 14 Jun 1976, Datuk Haris Saleh yang telah menjadi Ketua Menteri Negara Sabah tanpa bertangguh dan banyak perundingan menandatangani perjanjian dengan Petronas, yaitu syarikat cari gali minyak dan gas milik Kerajaan Persekutuan. Namun pembahagian hak bagi pengeluaran dan hasil daripada petroleum yang ditemui di perairan Sabah hanyalah sebanyak 5%. Hal ini tidak mengikut perlembagaan. Dalam perlembagaan menyatakan tanah dan segala hasilnya termasuk gas dan minyak merupakan hak milik kerajaan negeri. Kerajaan Persekutuan tidak mempunyai hak terhadap tanah dan segala hasilnya. Petronas merupakan syarikat milik Kerajaan Persekutuan. Apabila Kerajaan Persekutuan menubuhkan Petronas dan mengerahkannya mengurus hal ehwal minyak dan gas yang menjadi milik negeri, berarti itu tindakan yang tidak betul dan melanggar undang-undang. Apabila Datuk Haris Saleh bersetuju menandatangani perjanjian Petronas yang tidak mematuhi perlembagaan itu, maka tindakan tersebut telah menimbulkan masalah ekonomi negara Sabah yang amat teruk, karena hasil minyak negara Sabah dikaut dan dibawa Malaya, sehingga kini Akta Pembangunan Petroleum 1974, Akta 144 tidak pernah disemak semula. Datuk Haris Saleh sebagai Ketua Menteri Negara Sabah yang baru menggantikan Tun Fuad Stephens juga telah menjadi pemimpin Parti Berjaya memerintah negara Sabah selama 9 tahun dari tahun 1976 hingga 1985. Dan selepas itu banyak lagi kejadian-kejadian yang menimpa ke atas negara Sabah di segala bahagian, itu maupun dalam bidang kuasa pentadbiran, kuasa parlimen, politik, perekonomian, pendidikan, pembangunan infrastruktur, immigration, penurunan status Sabah sebagai sebuah negara ke sebuah negeri dalam Malaysia melalui kelulusan Parlimen Malaysia pada 27 Ogos 1976, di mana 75% korupsi Parlimen bersetuju Sabah menjadi negeri ke-12 dalam Malaysia, sama taraf dengan negeri-negeri di Semenanjung. Manakala 25% korupsi Parlimen memihak kepada Sabah untuk tidak bersetuju menjadi negeri ke-12 dalam Malaysia dan sama taraf dengan negeri-negeri di Semenanjung. Kejadian yang seterusnya pula, penyerahan Pulau Labuan yang dulunya dikenali sebagai Victoria Island kepada Malaya pada 16 April 1984 dan bertukar nama kepada wilayah Labuan dalam Malaysia yang kita kenali pada hari ini. Selepas itu banyak lagi hal-hal yang lain menimpa ke atas Sabah. Apakah apa yang dikatakan oleh Mendiang J.S. Sundang ini pada tahun 1962 kebetulan? Sejarah yang kelam ini, tragedi Double Six, akan sentiasa kami ingati. Kami berharap suatu masa nanti semuanya akan terungkap. Tidak ada lagi yang disorokkan daripada pengetahuan kami, rakyat negara Sabah.